kasih. Silakan Yang Berhormat Hantuah Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi yang berikan peluang kepada Hantuah Jaya untuk membangkitkan beberapa isu. Saya mulakan dengan butiran 030000 tentang pembangunan, peruntukan kepada pembangunan koperasi yang menurun kepada 89 juta berbanding tahun lalu iaitu 102 juta. Terutamanya Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang menurun kepada 73 juta berbanding sebelumnya iaitu 85 juta. Hantuah Jaya berpendapat ini memerlukan suatu persoalan penting kepada kementerian, kerana kita tahu bahawa kementerian sewajarnya dilihat membela nasib koperasi, di mana kita difahamkan 17% perniagaan koperasi telah pun tamat operasinya. 44% koperasi mengalami masalah kecarian tunai disebabkan kekurangan modal pusingan, terutamanya koperasi yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan, khusus dalam sektor pelancongan dan juga penjagaan kesihatan. Jadi saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, kenapa peruntukan ini dikurangkan ataupun diselitkan di mana-mana tempat yang kita tidak nampak dalam anggaran Perbelanjaan Persekutuan ini. Dalam masa yang sama, kita lihat peruntukan sebanyak 73 juta ini masih lagi jauh ketinggalan dalam sasaran pihak kementerian untuk mencapai sumbangan perolehan koperasi yang bernilai 100 bilion ringgit menjelang tahun 2030, yang dikatakan seiring peranan sektor koperasi itu sebagai alat ataupun platform utama untuk melonjakkan sektor keusahawanan dalam kalangan golongan isi rumah kategori B40 dan M40. Seterusnya, Yang Berhormat Menteri, saya ingin bangkitkan tentang 96000 Institut Keusahawanan Negara yang diberikan peruntukan 4.5 juta. Saya ingin tanya, apakah ini merupakan institut yang baru dan apakah model ataupun modul yang akan dikemukakan dalam institut ini, dan seperti mana yang kita semua sedia maklum, di dalam di dalam kementerian ini juga dibangunkan Institut Koperasi Malaysia. Jadi apakah di sana agak redundant, ada satu koperasi, ada satu lagi institut keusahawanan, boleh tidak kita gabungkan kedua-duanya dan kita jimatkan perbelanjaan dengan memberikan tumpuan kepada hanya satu institut yang memberikan latihan yang menyeluruh kepada semua termasuk koperasi dan keusahawanan. Yang ketiga, Yang Berhormat Menteri, ialah berkaitan dengan skim latihan siswazah butiran 90000 yang diberikan peruntukan 5 juta. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, kita tahu sebenarnya dibangkitkan oleh ramai ahli wakil rakyat dalam Dewan ini. Mahasiswa kita sekarang ini berhadapan dengan cabaran yang cukup besar, terutamanya peluang pekerjaan. Kita tahu tidak boleh lagi, tak ramai lagi yang dapat pekerja, harus mandiri dari segi pendapatan mereka. Jadi sudah pastilah antara perkara yang boleh kita dorong itu adalah bidang keusahawanan. Jadi saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah 5 juta ini mencukupi untuk mendanai siswazah yang saya fikir mungkin ramai dari segi datanya terkesan dengan COVID-19 ini, dan bagaimana kita ingin memberikan sokongan kepada mereka. Contohnya, kalau mereka lalui latihan ini, apakah selepas latihan keusahawanan ini mereka boleh mendapat dana-dana yang secara mudah diberikan kepada mahasiswa. Sebab kita tahu kadang-kadang bila mereka terpaksa membuat permohonan mendapatkan dana, ianya berhadapan dengan satu red tape dengan izin Datuk Pengerusi yang agak tidak munasabah, yang menyukarkan mahasiswa ini untuk memulakan perniagaan. Apakah di sana terdapat kemudahan yang disegerakan, dana yang disegerakan dan dipermudahkan untuk mereka membiayai atau mendanai peluang ataupun permulaan bagi memulakan perniagaan. Dan seterusnya yang ingin saya bangkitkan ini ialah tentang tekun 3000. Kita lihat ada peningkatan. Dan saya ingin tanya kepada Ibu Menteri, saya fikir ini juga penting untuk ahli-ahli wakil rakyat yang lain, bagaimana peluang ataupun kemudahan tekun ini, apakah sekarang ini masih lagi berhadapan dengan masalah red tape atau birokrasi, atau dipermudahkan sekarang dalam keadaan sekarang ini. Jadi saya percaya ini perkara yang cukup dekat dengan Menteri, pernah kita berbual beberapa kali di lounge. Jadi kalau boleh ingin direkodkan dalam Dewan ini kemudahan untuk membantu mereka-mereka di luar sana yang ingin memulakan perniagaan tetapi menggunakan tekun sebagai satu platform yang bukan sekadar mempermudahkan untuk memberikan dana ataupun peruntukan, tetapi juga
boleh dijadikan sebagai satu platform untuk memantau dan melihat sejauh mana perkembangan mereka dari segi return of investment dan sebagainya, supaya ada satu badan atau unit yang diwujudkan di bawah Tekong ni untuk melihat perkembangan ataupun kebolehan para usahawan kita. Jadi pada saya, Datuk Pusi, perkara-perkara yang saya bangkitkan ini tentunya menjurus kepada clear support system dengan izin kepada mereka yang akan terlibat dalam keusahawan ini, sama ada dari segi financial ataupun non-financial. Terima kasih, Datuk Pusi. Akhir sekali saya menjemput Yang Berhormat